اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita meninggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita peluang dan ruang untuk bersama kita bertemu pada pagi ini setelah hampir kira 2 bulan lah, no? Kira 2 bulan kita tidak bertemu, dan pada hari ini kita bertemu kembali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kita yang saleh, insyaallah. Saya untuk fikirnya hadis taman al-Qudhi yang saya baca. Kali ini kita bab ya, bab yang kedua. Insyaallah. Lepas daripada sifat hadis yang menyatakan tentang sifat bidadari atau perempuan isi syurga. No? Kita baca habis kan? Hari ini kita akan masuk ke surat 31. Bab ni sensitif. Utama bagi saya lah. Duduk kejap ni nak main ke tak? Baca batuknya bagi Ustaz Zaki pada hari ini. Tapi tak apa lah tuan-tuan. InsyaAllah kita baca lagi-lagi kita belum ayat berapa. Baik. Saya bila mula-mula awal baca kitab ni tuan-tuan, saya duk fikir ni 6 bulan baca ni tak apa lagi ni 9 bulan ke-7. Bab yang ke-7 duk resam nak baca cakap. Tapi tak apa lah tuan-tuan. Benda ni kita akan jumpa juga di akhirat esok. Kan? Kita akan jumpa. Dia kita ni jangan malu mengaji. Yang tu ya. Kunci dia jangan malu mengaji. Kan? Yang ni baru benda sikit ni tuan-tuan. Yang kita duk mengaji masa di sekolah dulu, mengaji tentang macam mana orang perempuan, permasalahan orang perempuan dan sebagainya, hukum dia wajib kan. Waktu saya pesan pada anak-anak murid saya, apa kalau nak kahwin, apa kena tahu permasalahan haid, nifas dan istihad. Nah, kalau tak tahu benda tu, tak tahu kalau begitu, takut-takut kita ni langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Fik wanita saja kalau kita nak mengaji tuan-tuan, dia banyak perbahasan, banyak perbincangan. Tambah-tambah pula berkaitan dengan permasalahan haid dan juga istihad. Yang ini masalah yang ingat. Jadi kalau tak ada satu hadis ini, saya rasa tak ada apa-apa. Baik. InsyaAllah kita akan lihat hadis kita yang ke-7 dan yang ke-8 pada hari ini. Kita sebut insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula jima' isteri itu satu kesedapan yang dikurniakan Tuhan, maka ialah kesudahan kesukaan berkahwin. Diberi Allah Ta'ala lelaki itu mempunyai syahwat dan ingin kepada perempuan, dan diberi Tuhan akan perempuan itu syahwat dan ingin kepada lelaki lebih daripada lelaki. Itu dia.
Sebagaimana Tuhan memberi tiap-tiap orang itu syahwat dan ingin kepada makan minum. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia arkitek manusia. Allah Ta'ala dia arkitek manusia. Dia yang buat manusia, dia yang cipta manusia. Dia tahu apa segala macam manusia punya kehendak. Dia tahu manusia ni, naluri manusia yang betul ni macam mana. Normal tuan-tuan, orang lelaki inginkan orang perempuan sebagai teman hidup. Orang perempuan inginkan orang lelaki sebagai pendiri kehidupan. Ini satu benda yang lumrah, satu benda biasa, semula jadi dalam sifat manusia. Disebabkan Tuhan tahu manusia ni dia ni berkehendak kepada pasangan hidup. Dan manusia ni Allah Ta'ala ciptakan sebagai manusia lelaki dan manusia perempuan, di mana kedua-dua manusia, jenis manusia ni dia ada satu tarikan antara satu sama lain. Disebabkan manusia ni ada tarikan satu sama lain, sebab itu Allah beri kepada kita garis panduan. Macam yang kita baca hadis ni tuan-tuan, macam yang disebut oleh musannif kitab kita ini, dia kata orang lelaki minat orang perempuan, orang perempuan minat orang lelaki, bahkan lebih lagi. Sebab itu tuan-tuan, Islam dia datang, dia anjur kepada kita supaya bila sampai umur kanak-kanak 7 tahun, 10 tahun, mereka ini yang mana adik-beradik mesti dipisahkan tempat tidur. Yang abang dengan adik kena pisah tempat tidur. Sebab apa tuan-tuan? Sebab semakin dewasa, lelaki dia ada tarikan kepada perempuan, perempuan pun ada tarikan kepada lelaki. Sebab itu dalam Islam Allah Ta'ala suruh apa? Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman supaya apa? Rendahkan pandangan. Buat apa nak rendahkan pandangan tu? Supaya manusia terpelihara. Sebab Allah Ta'ala tahu manusia ni memang dia minat berlawanan jenis mualah. Lelaki minat kat perempuan. Sebab tu Islam tak bagi percampuran pergaulan bebas. Kalau kita bebaskan mereka tuan-tuan, budak lelaki boleh bertepuk tampar dengan budak perempuan boleh bergesek-gesek dengan orang lelaki, apa jadi tuan? Apa jadi? Jadilah apa yang terjadi. Jadilah apa yang terjadi. Sebagaimana yang berlaku pada hari. Sebab itu Islam datang tuan-tuan, dia ada peraturan, dia ada garis panduannya. Kalau orang lelaki nak sembang dengan orang perempuan, dia ada tahap-tahap dia. Dia bukan boleh duduk pergi gelap nampak suka hati, tak boleh. Yang muda cara muda, yang tua cara tua. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam permasalahan fiqh ni tuan-tuan, bukan kata orang tua ni tak ada nafsu tuan-tuan. Bahkan orang tua ni, maksud saya orang yang lebih dewasa ni, lebih tinggi juga kadang-kadang. Sebab tu kalau kita tengok masalah fiqh, perkara yang membatalkan wudu, antara perkara yang membatalkan wudu ialah dalam mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan lelaki perempuan batal wudu mengikut mazhab Syafi'i. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia ada current. Dia ada current dia. Mengikut pandangan Imam Syafi'i dalam qaul yang qadim, qaul lama dia, pandangan lama dia. Dia kata kalau orang perempuan yang sudah dewasa, yang sudah terlalu tua, bersentuhan dengan orang lelaki yang sudah tua, tak apa, tak kata. Tapi bila mana dia berpindah tuan-tuan, dia jumpa kes tuan-tuan, macam mana orang perempuan, orang lelaki yang dah tua duk pergi mengorat orang perempuan yang tua. Umur 75 lah. Duk pergi kat rumah ni, rumah kawan ni tuan-tuan, duk pergi celah-celah pokok bunga raya. Ingat? Yang muda namanya ni apa? Macam-macam lah
Dia bunyi cup-cup-cup kan? Dia bunyi macam-macam. Umur lah. Umur berapa kita? 75. Pak Long umur 75, Mak Long umur 69. Bila tengok keadaan lagu tu, Imam Syafi'i kata, oh tak boleh jadi. Kata aku, kuih tua ni kuih apa nama, kuih bertenang lah sikit. Rupanya ada duk bergelora juga. Jadi maka selepas daripada itu, kaul yang jadi, kaul yang baru, Imam Syafi'i mengatakan bahawa persentuhan lelaki dan perempuan walaupun tua membatalkan. Itu masalah dalam fiqh. Kecuali ya tuan-tuan, ada pun kecualian di dalam masalah tawaf. Kalau tawaf, jumhur ulama berpegang kepada kalau bersentuhan lelaki dan perempuan tersentuh tidak membatalkan wudu. Yang ini pendapat yang lebih kuat. Itu dalam masalah tawaf saja. Lain daripada itu kita terpulang kepada mazhab yang kita amalkan. Jadi sebab manusia ni dia ada karun antara satu sama lain, maka sebab itulah tuan-tuan, Islam ni dia ada garis panduan antara lelaki dan perempuan, perempuan dan lelaki. Bahaya tuan-tuan. Kadang-kadang abang mencabul adik. Kadang-kadang adik tu cabul abang, ini berbahaya kan? Adik cabul abang, pun berlaku juga. Yang lebih teruk lagi tuan-tuan, puak dengan tok wan dengan cucu. Kalau kita tengok surat khabar baru ni tuan-tuan, tak sampai 3 hari baru ni lagi tuan-tuan. Macam mana seorang bapa umur baru 40-an menghasilkan anak dengan anak dia yang umur 25 tahun. Berapa orang anak dia tuan-tuan? 3. Itu nak panggil apa tu? Cunak. Cunak tuan-tuan. Nak kata cucu pun tak nak kata anak pun tak. Cunak. Patut anak tu tuan-tuan, baby yang keluar tu panggil pada ayah tu Tok Wan. Tapi tak boleh nak bagi Tok Wan. Dia kena panggil apa? Ayah. Tuyah kan? Bukan tuan-tuan, dia nak dia kena bagi payah. Nak kata bapak dah, nak kata ayah dah, jangan payah. Itu yang jadi payah. Masalahnya tuan-tuan, benar ni, sampai 3 orang anak dah. Takkan 3 orang anak berlaku dalam masa setahun? Mesti sekurang-kurangnya 4-5 tahun. Takkan masyarakat sekeliling tak tahu? Inilah tuan-tuan, apabila manusia sudah tidak lagi berpegang kepada agama. Sebab itu Islam tuan-tuan, dia datang antara perkara-perkara utama dalam agama ni tuan-tuan, maqasid syar'iyah. Yang pertama, Islam datang nak jaga apa tuan-tuan? Yang pertama sekali, Islam nak jaga agama. Islam menjaga agama. Menjaga agama itu paling utama dalam maqasid syar'i. Menjaga agama itu paling utama. Sebab itu kalau orang yang murtad mengikut hukum Islam yang diajar oleh Nabi SAW, orang yang murtad yang tak mau kembali pada Islam, tak mau bertaubat daripada murtad dia, maka hendaklah dia dibunuh. Macam kes Lina Jawad, macam kes, ada banyak lagi kes kita di Malaysia. Murtad ni ribu-ribu tuan-tuan. Malaysia ni murtad ribu-ribu. Kalau dia masuk Islam, tiba-tiba dia nak keluar balik daripada Islam, kita suruh dia bertaubat, kita suruh dia balik kepada Islam, dia tak mau tuan-tuan. Kalau ikut hukum Islam, hendaklah dia dibunuh. Sebab dia virus. Virus tuan-tuan, berbahaya. Dia boleh berjangkit kepada orang lain. Dia boleh merosakkan masyarakat. Maka orang macam ni kena bunuh. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga an-nafs, jiwa raga. Islam datang menjaga jiwa raga.
Sebab itu kalau orang yang membunuh orang tanpa sebab, tanpa, maksudnya dengan membunuh secara sengaja, tanpa hak, maka orang itu hendaklah dibunuh kembali. Hukum qisas, balas bunuh. Bunuh si A, B kena bunuh balik. Sebab apa? Bunuh tanpa hak. Setiap orang dia ada hak untuk hidup. Bila mana kawan ini membunuh orang lain tanpa hak, maka dia hendak dibunuh kembali. Islam menjaga nyawa, menjaga jiwa. Yang ketiga, tuan-tuan, ialah menjaga nasab, keturunan. Macam mana Islam jaga keturunan supaya tak bercampur keturunan, supaya kekal jalur keturunan yang betul, yang lurus, yang elok? Islam mensyariatkan perkahwinan. Islam sangat melarang perbuatan-perbuatan mungkar dan keji seperti zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampir kepada zina. Hampir pun jangan. Apatah lagi melakukan. Kerana innahu, karena sesungguhnya ianya adalah fahisyatan wa sa'a sabil, satu perkara yang sangat keji dan jalan yang sangat buruk. Melampiaskan hawa nafsu dengan cara berzina, perkara yang sangat keji, sangat buruk. Bahkan karena orang dalam hukum Islam, orang yang pernah berkahwin, yang pernah merasai nikmat sebagai suami isteri, apabila mereka berzina, disabitkan kesalahan bahawa mereka berzina, kalau mengikut hukum yang Allah Ta'ala tetapkan, maka hendaklah mereka ini direjam sampai mati. Direjam sampai mati. Maknanya kalau orang yang berzina, yang pernah berkahwin, dia akan dibalut, tuan-tuan, dalam kain kafan, kemudian ditanam sekerat badan, kemudian direjam, dibalik batu sampai dia mati. Dan mestilah disaksikan oleh sebahagian masyarakat sebagai apa? Pengajaran. Bila orang tengok orang yang berzina, yang pernah berkahwin, dia ni akan direjam sampai mati, masyarakat tengok, dia ni kena rejam, itu dia tak nak mati tu. Ya Allah, ya Rabbi, bukannya kita pergi ambil batu baling besar-besar bata tu, tu sekali baling pun mati lah. Tak, dia ada syarat dia, tuan-tuan, batu besar sekian-sekian. Baling tuan-tuan, sampai, bukanlah sampai hancur kawan tu. Dia kalau bila manusia ni, bila berdarah, keluar darah banyak, tuan-tuan, manusia tak cukup darah, dia mati ya. Bukannya kata, bila kata hukum Islam ni kena baling, rejam batu sampai hancur, sampai putih kepala, sampai pecah muka. Nah, tak sampai darah tu lah. Bila kita baling batu, dia luka. Bila dia luka, banyak darah. Bila darah keluar banyak, maka dia mati dengan sebab kerana rejam itu. Maka orang yang menyaksikan ni, tuan-tuan, pakai asabah, takat nak seronok setengah jam, mati lagu ni, tak apalah, terima kasih. Betul tak, tuan-tuan? Orang kata asabah, geronnya, janganlah cepat lagu tu. Tak apalah, aku tak buat apa pun tak apa. Janganlah buat lagu tu. Tuan-tuan, bila orang tengok hukum Islam, orang berani nak buat benda-benda yang kecil tu? Tak berani. Ni hukum Islam ni, tuan-tuan, dia mendidik. Sifat hukum Islam mendidik. Orang berani berzina, tuan-tuan, yang lebih teruk berzina ni, yang macam kes yang saya sebut tadi, tuan-tuan tak tahu apa hukuman dia. Hukuman dia sangat lawak. Hukuman dia sangat ringan. Apa dia hukuman dia, tuan-tuan? Didenda RM3,000 atau dipenjara 3 tahun. Lawak lah, tuan-tuan. Saya tengok hukum ni cukup lawak. Ni undang-undang apa? Saya tak tahu. Ni saya kena tahanan, tak buat bicara. Bukan boleh manusia ni sebut hukum Tuhan cukup takut, dengan Tuhan tak takut. Cukup peliklah manusia zaman ni. Ni kalau saya sebut hukum-hukum ni bahaya. Ingat, orang takut. Jangan sebut dah ustaz hukum Allah Ta'ala tu. Ingat, ringan, tuan-tuan, ringan, yang sangat ringan.
Sepatut padan dia tu. Kalau kita kena penjara 15 tahun, tinggal lagi. Kita pun berasa, padan lah tu. Ada ke dia duduk di badan anak dia. Kan? Kita rasa padan lah. Kena penjara 15 tahun. Penjara 3 tahun. Bayar 2,000. Kalau kata dia kaya, tak ada apa-apa. 2,000 tu celah hidup. Tak keluar lah celah hidup. Tak nak kata mudahnya 2,000 tu. Tak kita tak nak cabut pula bulu itu. Apa tak keluar mudah je. Mudah tuan-tuan, 2,000 kena penjara 3 tahun. Dah nak masuk penjara 3 tahun. Tuan-tuan makan berapa ringgit sehari menentukan keadaan. RM15 tu. Satu kepala. Budak asrama pun makan RM12 sehari. Budak asrama makan RM12 sehari. Kan? Kena bayar juga lah RM1 sebulan. Kalau kaya lagi tu RM3 sebulan. Kan? Tuan-tuan, ni dia ni dah lah buat jahat. Masuk penjara, percuma pula makan. RM15 perasaan KFC tak hari. Beza dia duduk dalam penjara. Hukum manusia tu ni manusia takut kan tuan-tuan? Aku kena penjara pun bukannya kena seksa. Duduk dalam penjara pun bukan tak boleh makan. Nah, duduk dalam penjara, ia bukannya duduk dalam penjara, duduk dalam sel, duduk berikir dalam sel tu. Dia ada masa dia boleh keluar dan sebagainya. Dia ada. Dia belajar keraftan dengan lawan dan macam-macam duduk dalam penjara. Kan? Mau nak kehidupan biasa 3 tahun bukan ada. Keluar pula tu, cunak dia tu dah pergi tadika. Cunak istilah apa? Cucu tangan anak pelik. Dia jadi pelik lah tuan-tuan. Sebab tu Islam menjaga. Islam menjaga. Kalau berlaku keadaan demikian, maka hendak dia tu dibunuh dengan cara dia. Maka orang ni pun akan ambil perhatian, tak buat perkara. Kalau orang yang tak berkahwin lagi tuan-tuan berzina, maka hendaklah dia disembah di khalayak ramai 100 kali sebatan. Bukan rembah ikut dah. Ni kita ni tuan-tuan menakutkan manusia dengan hukum Islam. Oh janganlah kena sebab tu mati you. Tuan-tuan, bukan hantam guna besi. Dia Islam ada cara dia tuan-tuan. Ni yang kata Islam ni hukum dia ialah mendidik. Islam hukum dia mendidik. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu manusia sifat dia berminat kepada lawan ganti. Sebab tu Islam garis panduan kepada dia. Macam ni cara dia, macam ni cara dia. Sebab tu tuan-tuan, saya agak kurang bersetuju kalau kita buat satu-satu program yang melibatkan lelaki perempuan, orang muda orang pertama ni, kemudian kita bebaskan dia bertepuk tampang dan sebagainya. Saya dah lalui dah program-program tu tuan-tuan. Terutama yang minta maaf saya sebut program contohnya macam BTN. Saya banyak kali pergi BTN masa mengaji dulu. Saya pimpinan mahasiswa, bekas presiden pelajar. Saya bisa pergi macam-macam program BTN lah, apa bala mak nenek semua dah. Menyakitkan hati tuan-tuan. Ini pengalaman saya. Pernah sekali saya kena pergi BTN di Kuala Lumpur. Grup saya tuan-tuan 9 perempuan, seorang lelaki. Siapa lelaki Melayu tak pakai tu? Saya. Masa tu jual mahal lah tuan-tuan. 9 perempuan, satu lagi. Saya kena jadi ketua kumpulan. Allah, pening kepala otak tuan-tuan. Program malam, waktu malam kena masuk hutan, diberi kepada kita satu lilin. Lepas tu bawa lah 9 perempuan yang masuk hutan. Saya kata ke dia, Pak, hampa kenal aku kan? Kenal tak?
Lampau pasal tu nak kena nampak sulung apa main duduk dekat dengan tak berani tuan-tuan budak-budak awal. Pakai kerja lagi. Ikut saya masuk hutan. Hutan Kuala Lumpur itu tuan-tuan. Cukup tebal lah tuan-tuan. Bawa lilin ada lah kecil tu, saya bawa lah budak-budak perempuan. Nak buat lagu mana tuan-tuan? Program BTN. Kena bijak lah tuan-tuan. Tak apa. Tu tak apa tuan-tuan. Lepas tu sampai pula dekat Tasik Besar esok paginya. Aktiviti berakit mampu lagu. Saya dah beri kepala. Takkan orang perempuan nak ikat rakit tu. Nak kena ambil bulu, nak ikat apa semua. Sakit. Saya juga. Tak apalah tuan-tuan. Dah ikat rakit apa benda semua. Pergi terjun tengah Tasik tu. Dalam yang saya boleh pakai lah jaket keselamatan apa semua. Pakai mendayung lah. Ni program-program jahiliah yang saya ikuti. Bukan sekali tuan-tuan, banyak kali. Ni program-program jahiliah. Nak buat macam mana? Kena api. Ya Allah. Peristiwa yang saya tak boleh lupa tuan-tuan. Duduk tengah-tengah Tasik, tiba-tiba kami punya rakit pakai nak larai. Ya Allah, saya punya risau lah. Budak perempuan pakat menjerit habis dah. Seluruh dunia dia. Kita dah terjun dalam Tasik tu. Ikat balik lah apa benda semua. Macam-macam lah cerita dia tuan-tuan. Ni cerita ni. Kalau anak-anak tuan-tuan mengaji universiti lepas semua pasal lah. Semua amalan-amalan jahiliah ni diterapkan. Diterapkan supaya apa? Jadi biasa. Kami hak mengaji universiti Islam tuan-tuan. Nama lah universiti Islam pun. Kan? Tapi tak apa nak Islam kan? Sofa yang lebih kurang pun. Muncullah ada pelajar-pelajar yang bersikap keras sikit. Kan? Yang tu yang boleh selamatkan universiti daripada berlaku benda pelik-pelik. Macam-macam. Tuan-tuan, pergi program pelik-pelik ni tuan-tuan. Tu nak kena menari tu, tarian pocok-pocok. Saya ni jenis batu keras. Nampak menari lah, nampak aku tak menari lah. Duduk tepi tu, duduk kena kepala. Apa pokok ni je dia. Yang jadi apa nama pegawai itu bukan pokok biasa-biasa. Semua ada ijazah belakang, cerdik tu. Tapi bila agama tak memimpin, jadi macam tu. Kalau kita tengok PRKN awal-awal dulu tuan-tuan, sikit-sikit mengandung. Kan? Sikit-sikit mengandung. Tuan-tuan kena pergi tengok sendiri macam mana program-program tersebut. Dia bukan dia nak membezakan laki-laki, perempuan-perempuan. Bukan, tak boleh. Boleh. Awak tak boleh kalau laki kawat laki, perempuan kawat perempuan. Boleh ke? Tak boleh ke laki pergi apa nama flying fox laki, perempuan flying fox perempuan. Perempuan pergi rakit sendiri, laki rakit sendiri. Takkan tak boleh tu. Tapi saja. Dengan alasan apa? Supaya mahasiswa, para pelajar ini supaya lebih pandai bersosial. Orang nak mengaji agama, mengaji pondok tu tak bersosial tuan-tuan. Kahwin ramai anak-anak. Pandai anak hidup. Kan? Tak ada masalah. Inilah tuan-tuan, apabila pemikiran jahiliah menguasai orang-orang kita yang akhirnya merosakkan. Start daripada tu lah tuan-tuan. Start daripada bercampur-campur ni lah. Ni kalau kat sekolah, cara sekolah bercampur-campur kat sekolah, ada tampak sana, tampak sini, duk genyit mata sana, genyit mata sini tuan-tuan. Start mula mesej. Dan mula SMS apa semua, mula berkenalan dulu. Kan? Mula dia hantar mesej berkenalan, tanya dulu makan ke belum. Kan? Dia bukan ada apa pun tuan-tuan, dia saja. Dah makan ke belum? Dah makan. Kawan tu pun balak, dah makan. Lepas tu hantar lagi mesej, makan apa? Makan nasi. Lepas tu tanya, takkan nasi saja.
Dia mula panjang. Esok ni dia mula lagi, dia mula rapat lagi, dia macam-macam. Lepas tu dia mula lah keluar pergi dating lah, apa-apa semua. Yang akhirnya tuan-tuan merosak. Jadi kita nak sebut tadi tuan-tuan bahawa Allah Ta'ala ni dia tahu manusia ni macam mana. Dia tahu lelaki minat kat perempuan, perempuan minat kat lelaki. Sebab itu Allah memberikan batasan. Apabila manusia mencabut batasan ini, maka rosak masyarakat. Anak 2 nikah, berapa ratus ribu didaftarkan setahun. Tuan-tuan, macam manakah budak-budak ni tuan-tuan yang tak ada bapa ni tuan-tuan, bila main besar esok, dia membesar dalam keadaan tidak ada bapa. Dia nak menghadapi masyarakat macam mana tuan-tuan? Orang tanya, "Pak hang mana?" Kalau pak mati muda macam saya, tak apa. Kan? Pasal pak saya mati, tak buat lagu mana, tak larat dapat mati. Orang kenal pak kita. Tapi kalau macam budak ni, dia bangkit dan hidup tuan-tuan. Hidup di rumah perlindungan. Bapa tak ada. Tak kenal bapa, kenal mak saja. Esok dia keluar dalam masyarakat tuan-tuan. Orang tanya, apa nama, hang kena ni, pak hang tak main? Dia nak jawab apa? Jadi ini yang merecahkan kanak-kanak, merecahkan budak-budak. Yang akan tuan-tuan, dia akan hidup dalam keadaan tension, dia akan hidup dalam keadaan depressed, dia akan berlaku tekanan dan sebagainya. Ini dah punca tuan-tuan. Ini nak lagi sebab tu Islam tuan-tuan, dia menghalang daripada awal. Sebab kalau berlaku tuan-tuan, dia akan merosakkan masyarakat. Jadi sebab itu Islam memberikan garis panduan kepada kita. Baik. Kata musannaf kita ini, dan diberi Tuhan akan perempuan itu syahwat dan ingin kepada lelaki lebih daripada lelaki. Ini orang perempuan saja yang tahu. Saya tak sempat lagi bertaaruf benar-benar. Sebagaimana Tuhan memberi tiap-tiap orang itu syahwat dan ingin kepada makan minum. Hanya masing-masing hal itu ada lain sedapnya dan lazatnya. Jadi makna tuan-tuan, macam sebagaimana manusia teringin pada makan, teringin pada minum, macam itulah kehidupan manusia lelaki dan perempuan yang inginkan kepada pasangan masing-masing. Yang inginkan kepada pasangan masing-masing. Bahkan lazat jima' itu lazat yang mudah dan lazat yang sehabis sukacita manusia. Perhubungan suami isteri ini benda yang sangat disukai. Benda yang sangat disukai oleh manusia. Sebab itu dalam hukum Islam tuan-tuan, kalau suami tak balik rumah, tak bagi nafkah, berapa bulan tuan? 3 bulan. Maka akan berlakunya ta'lil. Betul tak? Kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab macam ni. Kalau tak bagi nafkah zahir batin lebih daripada 3 bulan, maka dia akan menimbulkan banyak masalah. Ini tuan-tuan, masa saya mengaji dulu tuan-tuan di UC, saya mengaji diploma Allah SWT Kehakiman dan Guaman Syar'i. Mengajilah bab-bab ni, rumah tangga apa benda rumah ni, undang-undang keluarga Islam lah apa semua. Salah satu benda yang diberitahu oleh pensyarah kami, antara sebab mengapa berlakunya perceraian yang banyak di Selangor lah, kes yang kami kaji, antara lain ialah suami gagal memberikan nafkah. Nafkah batin lah potong. Nafkah batin. Bila tak dapat tuan-tuan, dia jadi rimah lama-lama tuan-tuan, dia jadi tekanan dan sebagainya, akhirnya minta cerai. Benda ni tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Nikmat yang habis sukacita manusia. Semua manusia memang bersuka pada dia. Dan sebab itu tuan-tuan, dengan kerana itu, tiada Tuhan luputkan daripada hambanya lazat jima' itu. Jadi sebab benda tu salah satu nikmat yang manusia suka, maka Allah kekalkan nikmat tersebut sampailah masuk ke dalam syurga
sebagai satu daripada balasan amal ibadatnya dan taatnya akan dia di dalam dunia. Maka Allah Ta'ala kekalkan. Yang kata jenis nikmat yang manusia suka, Tuhan kekalkan sampai di dalam syurga. No? Makan minum sedap kat dunia, tuan-tuan, Tuhan kekal sampai dalam syurga. No? Siapa yang tak suka makan minum? Cuba angkat tangan tu. Semua ada sini sihat belakang, takkan tak makan. Nah, dah sebut makan, tuan-tuan. Semalam saya pergi ceramah di Sarawak Mi'raj di Cangdun. Cangdun daripada Perak Baru ni, tuan-tuan, malam kami kira lebih kurang 177 km. Tak apa, tuan-tuan. Saya pergi Cangdun, habis daripada ceramah di Sarawak Mi'raj, dia buat jamu makan. Pergi kedai dekat situ. Pelik sikit, tuan-tuan. Saya pun, dia kata lah, Ustaz, kalau makan ni Ustaz tak boleh lupa semua. Sampai kena ada teringat. Apa dia menu dia, tuan-tuan? Menu dia udang goreng nasi. Bukan nasi goreng udang. Udang goreng nasi. Udang banyak, tuan-tuan. Nasi dia boleh tahan, tapi udang dia lebih banyak. Udang pula, tuan-tuan, bukan kecil-kecil, besar-besar penampak. Penampak budak-budak lah. Penampak orang tua tak nak pergi makan. Kan? Besar-besar penampak budak lah. Puas hati, tuan-tuan. Ada lah lebih kurang 7-8 kita pun makan, tuan-tuan. Saya bawa anak murid saya, ada orang tanya, macam mana makan? Saya ada terkejut lagi. Dia terkejut dia kata, pasal apa? Udang banyak tak boleh lagi. Ini nikmat manusia suka ni, tuan-tuan. Makanan hak sedap-sedap, pelik-pelik ni manusia suka. Minuman, kalau makan minum hak pelik-pelik, tuan, manusia suka. Macam baru ni, tuan-tuan, saya pergi Dubai. Saya singgah di satu makanan, saya restoran, tuan-tuan. Minum air jus buah sawa. Tuan-tuan tahu buah sawa, tuan-tuan? Buah ciku. Ingat buah sawa kan, kita sedap panggil sawa lain. Sawa dia blended, lepas tu dia bubur susu, tuan-tuan. Saya minum burung, masa nak kena tambah lagi. Sedap, tuan-tuan. Sedap. Kita kat Malaysia, orang kata tak jumpa jus sawa. Tetap buat menegak tengok. Ni idea daripada Dubai. Kita jumpa menegak. Sekejap lagi boleh menegak tak? Tapi kita payah nak tanya. Buah sawa tak banyak. Boleh import daripada Thailand lah kot. Kan? Boleh buat satu produk baru. Kan? Jus sawa. Jus sawa atas tu buat cop Ustaz Farid. Original recipe. Ni manusia suka ni, tuan-tuan. Manusia dia suka benda pelik-pelik. Dan sebabkan makan ini pun, minum ni adalah benda yang manusia suka, Allah lanjutkan sampai masuk syurga esok. Begitulah juga dengan jima, Allah Ta'ala bawa masuk ke dalam syurga. Maka dikurnia Tuhan di akhirat kelak, bermain-main perempuan dan jimaknya lebih kuat daripada main dan jimaknya di dunia ini. Dan dikurnia syahwat dengan berganda-ganda, maka bersedap-sedaplah seorang mukmin itu di sana main dan bersenda-gurau dengan isteri-isterinya dan bundinya, dan dijimaknya seorang kemudian daripada seorang dengan secukup-cukup puas nafsunya yang kuat itu. Tidak, tuan-tuan. No? Lepas seorang. Bermula dalil yang menunjukkan atas kuat nafsu seorang di dalam syurga itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan kata an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta al-mu'minu fil jannati quwwatan kadza wa kadza min al-jima'. Qila ya Rasulullah aw yutiqu dhalik? Qala yu'ta quwwatan mi'atin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni, tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang merupakan khadimun Nabi, khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik sesuai riwayat hadis ini, tuan-tuan. Anas bin Malik sesuai meriwayatkan hadis ini. Sebab apa, tuan-tuan?
Anas bin Malik ni tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang mempunyai anak yang paling ramai. Saya biasa sebut dah. Anak yang paling ramai sekali tuan-tuan. Kita, masyarakat kita paling ramai berapa tuan-tuan? 15 orang, berapa paling ramai? 10 tu kira habis, top 10 lah tu. Kan? Kalau boleh pergi sampai 12-15 orang pun lagi kemah. Kan? Tapi yang kata Sayyidina Anas bin Malik ni tuan-tuan, anak dia lagi ramai. Berapa orang tuan-tuan? Mengikut riwayat anak dia 125 orang. Oh dia tuan-tuan, Wallahualam. Tapi kalau isteri 4 orang pun tuan-tuan, anak beranak pun betul-betul kira. Boleh buat satu sekolah. Allah Akbar. Seorang 30 lebih. Ya Allah, tak tahu lah nak orang sana. Macam mana? Macam mak tu. Kalau mai dengan anak 125, jenis mengapa? Sifat Allah pun 99 dah. Kalau kata dia anak lelaki semua perempuan tu dah, bubuh nama anak tu nama Allah Ta'ala, Abdullah, Abdul Rahman, sampai dah lah sekali sobur tu, Abdul Sobur. Mak anak yang ke-100 tak tahu nama apa. Pasal nama Tuhan 99, anak dia sampai 125, lagi ramai. Dan Allah panjangkan umur dia sampai 100 tahun. Ini sahabat Nabi yang kata Anas bin Malik. Baik, ya, memang sesuai lah dia meriwayatkan hadis ini. Maka Allah Ta'ala bagi pada dia kekayaan. Allah Ta'ala bagi pada dia kekayaan. Kaya atau kaya anak ramai, kaya. Sehingga hebatnya taman dia tuan-tuan, kebun dia, kebun-kebun dia Allah muliakan dia tuan-tuan. Dengan sebab dia khidmat kepada Rasulullah, kebun-kebun dia saja. Kebun kita berapa tuan-tuan? Kalau kata bubur bajak tek ayam, bubur tek ayam. Kalau kata bubur tek anak, bubur tek anak. Kalau kata tak bubur apa bajak, tak bubur apa. Tapi yang kata Sayyidina Anas bin Malik, dia punya kebunnya saja tuan-tuan mengeluarkan bau haruman kasturi. Keluar celah-celah pokok. Itu dia Allah Ta'ala muliakan dia. Allah Ta'ala muliakan orang yang berkhidmat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan, ni Anas bin Malik. Kata dia meriwayatkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda begini, sabda, dia beri seorang daripada mukmin di dalam syurga itu kuat bagian-bagian, yakni banyak kuat syahwatnya daripada jima perempuan-perempuan syurga itu. Kata Nabi SAW, orang lelaki bila duduk dalam syurga, Allah Ta'ala bagi kekuatan macam ni, demikian. Kekuatan dia berjima dengan perempuan macam ni, dia macam ni, ada bahagian-bahagian. Maka bila dengar, sahabat dengar, oh dia akan bertabatul kepada Rasulullah. Dia pun tak letih kan? Semua pakai takluk, Islam bertabatul. Kalau kita tengoklah tuan-tuan, kita ingat hadis kita yang terdahulu tuan-tuan. Setiap syurga dia ada satu khemah kan? Setiap khemah dia ada 70 pintu. Setiap satu pintu ada 70 bilik. Setiap satu bilik tu ada berapa ramai bidadari duduk dalam. Itu yang fikir, bila fikir hati ni balik tuan-tuan, sahabat-sahabat Rasulullah, boleh ke ya Rasulullah? Hebat sungguh. Maka sahabat-sahabat pun bertanya. Bila didengar oleh sahabat-sahabatnya, maka mereka itu pun lalu bertanya. Kata orang-orang, ya Rasulullah, adakah kuasa seorang mukmin kuat jima itu? Bolehkah ya Rasulullah? Awayutiku, bolehkah ya Rasulullah? Kuatkah ya Rasulullah? Mampukah ya Rasulullah? Maka kami buat jima sama kau tu. Kata Nabi SAW, sabdanya, dikurnia Allah kuat 100 orang. Maka manakala Tuhan kurnia yang demikian itu, maka berapa ratus kali jima pun tiada menjadi letih dan penat. Dia puasa ni kita kata puasa sana ni 100 puasa kuda. Nah, lebih orang betul lah. 100 puasa kuda. Di 100 puasa
orang. Tu dia kalau kata berjima antara batu tuan-tuan. Ini Pak Nano di dalam syurga. Ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikurniakan nikmat masuk syurga. Kita tak boleh nak fikir, kita tak boleh nak fikir, tak boleh nak gambar. Maka kita kena masuk ke dalam syurga baru kita jumpa insya-Allah. Mari kita lihat kepada hadis kita yang seterusnya, bab yang ke-8. Bab ma jaa fi sifati ahli jannah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat-sifat orang yang mendiami syurga. Macam mana perangai, macam mana kelakuan, macam mana sifat orang yang duduk dalam syurga. Yang ini kita nak lihat. Ketahuilah kiranya ya saudara, orang-orang yang mendiami syurga itu tidaklah ada sehabis-habis tinggi nikmat dan sukacita tinggal di dalamnya. Ketahuilah bahwasanya bila kita masuk syurga tak pernah rasa puas. Tak pernah rasa puas. Masuk syurga, bersedap-sedap dalam syurga dengan nikmat yang Tuhan bagi, tak pernah puas. Kalau kita kat dunia makan sedap kalau mana pun tuan-tuan main perut suka mati. Sedap macam mana aku minum air tuan-tuan bila penuh perut mati. Sedap tapi lah tuan-tuan macam mana buat apa pun tuan-tuan bila kita dah sampai satu tahap kita mati. Tak mau dah. Mati tuan-tuan. Ni manusia yang kita duduk di dunia. Tapi bila masuk dalam syurga, kata musannif kita ni, dia kata tidak ada setinggi-tinggi nikmat. Tidak ada sehabis-habis tinggi nikmat dan sukacita dalam. Tak puas-puas. Buat apa pun dalam syurga tak pernah puas. Kalau kita dengar lagu sedap tuan-tuan, dengar katakan 10 kali boleh. 5 kali ke sebelah ada rasa lagu macam nak terkelak biji telinga pun dah. Nah, dia tak mau dengar lah. Sedap semua lagu ni. Contoh dia kita dengar lagu Mayer Zen. Kan? Thank you Allah. Kan? Yang mana nak nyanyi sakit Mayer Zen tak boleh jual pula tu. Kan? Menyanyi terima kasih Allah. Thank you Allah, thank you Allah. Bagaimana kita nak dengar apa yang sedap nak, apa yang sedap nak. Masuk dalam carta nasyid sampai 10 minggu berturut-turut. Mai masuk minggu ke sebelah, dia tu balik Allah. Orang tak pernah dengar. Pasal apa? Nikmat sedap dengar di dunia ni tuan-tuan, takat tu. Dia tak boleh pergi mana. Macam kita dengar lagu Aisyah nyanyi. Kan? Tambah lagu nak raya kan? Allah nyanyi lagu dah cukup syahdu. Nah, saya minat juga ni lagu-lagu lama ni tuan-tuan. Tambah Aisyah nyanyi tuan-tuan, Allah sedap semua dan lagu yang macam mana? Contohnya macam apa? Nak ni kan? Dia rakam ni masuk satu dunia tengok ni. Kan? Macam apa lagu Honda tu kan? Honda Sujung Riang kan? Honda Sujung Riang. Nak ni juga? Tak ada. Kan? Semangat. Baik. Nah, tuan-tuan. Jadi kita dengar pun sedap tuan-tuan. Tapi takat musim raya ya. Habis musim dia habis. Jadi tapi kalau masuk dalam syurga, semua jenis nikmat kita rasa tak puas-puas. Maknanya kita ulang. Sebab apa? Sebab kita masuk syurga ni tuan-tuan, hidup selama-lamanya. Benar kita nak buat ni selama-lamanya. Jadi kalaulah Tuhan campurkan rasa puas hati kita di dalam syurga, maka takat setahun duduk dalam syurga pasal aku boring nak Allah Ta'ala ni. Betul tak? Pasal apa? Dia ada rasa puas. Makan sedap, tapi kalau dah setahun dah jadi gudur tuan-tuan, dia pasal aku boring lah pula lah. Dia rasa jemur lah pula. Pasal apa tuan-tuan? Ialah pasal rasa puas. Jadi bila masuk dalam syurga tak rasa apa. Rasa kepuasan tu Allah Ta'ala hilangkan. Sebab apa? Sebab kita boleh menikmati sampai bila-bila. Itu kehebatannya. Tiada ada di sana itu melainkan bersuka-suka dan bersedap-sedap sahaja. Tiada mengenai apa suatu susah dan duka cita, dan barang yang memberi mudarat dan penat. Tuan-tuan, kita kalau baca Quran sehari, cuba buat tengok tuan-tuan.
Masa lagu macam longgak mulut benar. Macam nak terkeluar mulut kalau baca Quran sarik. Mongang. Macam nak terkeluar mulut. Betul tak? Kita kalau kita baca Quran lama lah tuan, baca. Lagu rasa pedih confirm. Kami yang suruh ni dapat sekali ya. Kan? Tak baca muka pun gagah perkasa. Nak baca Quran, satu Quran suruh dia. Tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, kita kat dunia ni baca Quran dia jadi penat. Dia jadi susah. Tapi bila masuk dalam surga, tak ada dah penat, tak ada dah susah, tak ada dah duka cita, tak ada apa dah. Tak ada kebimbangan, tak ada kerisauan. Tak ada. Yang ada dalam